Music Rights Sabah Berhad MRS yang menjadi badan pelesenan muzik diiktiraf kerajaan pada awal tahun ini akan memberi pembelaan sewajarnya kepada hak penggiat seni tempatan di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur ketika menjelaskan perkara itu berkata dengan adanya badan berkenaan, penggiat seni di Sabah diharap terus berkarya dalam bidang muzik atau sebagai penyanyi. Haji berkata tiada istilah lambat dalam soal mengiktiraf hak-hak anak seni di Sabah sebagai penyanyi atau pemuzik kerana usaha sentiasa digerakkan ke hadapan untuk mencari kaedah terbaik melindungi golongan berkenaan. Sementara itu, Haji berkata program selama 3 hari itu pasti akan menjadi medan untuk merancangkan lagi industri kreatif di Sabah sekaligus memberikan manfaat kepada komuniti setempat serta rakyat secara keseluruhannya. Sambungan itu, beliau menyarankan agar persatuan pelbagai etnik di Sabah terus memperkasa seni budaya, adat resam dan bahasa masing-masing agar tidak hanyut dengan kepesatan arus globalisasi. Beliau juga berharap program Riubah bersama Hotlink itu akan membantu mempromosikan seni kreatif tempatan yang ada di Sabah untuk diangkat hingga ke peringkat antarabangsa. Sementara itu, pelbagai aspek perlu diteliti Barisan Nasional khususnya di Sabah bagi memastikan parti itu benar-benar telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Motaradin berkata, bersedia bukan sekadar ungkapan yang mudah dilaungkan dengan sorakan tanpa perancangan yang rapi. Katanya persediaan itu merangkumi pelbagai aspek termasuk keupayaan sumber, persiapan jentera dan strategi untuk menang menundukkan lawan. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu bahawa beliau tidak akan melengahkan walau sedetik pembubaran parlimen sebaik saja BN sudah benar-benar bersedia. Mokhtar dan juga Ketua UMNO Sabah berharap persediaan jentera BN khususnya di Sabah perlu dipertingkatkan dan menganggap PRU15 sebagai agenda penting bagi menentukan masa depan parti dan negara. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu turut mengingatkan jentera dan anggota parti BN di Sabah agar tidak berada di zon selesa walaupun telah melihat 2 kemenangan BN dalam pilihan raya kecil Melaka dan Johor kerana situasi dan sikap pengundi adalah berbeza. Terima kasih kepada pasukan bomba dan semua yang tampil membantu menyelamatkan saya dan anak. Itu luahan penghargaan Rahimah Ara 39 tahun kepada semua selepas terpaksa melahirkan anak seberat 2.59 kg di dalam kenderaan di Jalan Lintas Kota Kinabalu, Khamis lalu. Rahimah berkata dia dan keluarga turut menzahirkan rasa penghargaan kepada semua yang mendoakan kesihatan dan keselamatan mereka selepas kejadian berkenaan tular di laman sosial. Katanya detik cemas itu berlaku apabila kenderaan yang dipandu suaminya terperangkap dalam kesesakan jalan. Rahimah berkata pada hari kejadian selepas mandi dia tiba-tiba terasa sakit perut dan terus meminta suami menghantarnya ke hospital. Katanya bagaimanapun perjalanan terganggu selepas terperangkap dalam kesesakan jalan. Sementara itu, antara individu yang tampil membantu ketika kejadian adalah Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Farhan Sufian Borhan. Farhan dikatakan menyedari kejadian itu ketika sedang dalam perjalanan menuju ke pejabat yang terletak kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Menceritakan kembali kejadian ini, Farhan berkata itu pengalaman peribadi pertama beliau untuk berdepan situasi berkenaan. Namun katanya pasukan bomba sememangnya dilatih untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kejadian atau kemungkinan. Farhan berkata beliau turut menzahirkan penghargaan terima kasih kepada masyarakat awam yang tampil membantu ketika kejadian. Manakala seorang pekerja bot nelayan tempatan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia selepas didapati tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah semalam. Lelaki terbabit ditahan dalam rondaan rutin Ops Benteng dan Ops Khas Pagar Laut 1 2022 di kedudukan 2.7 Batu Nautika dari Pulau 3. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata pasukan operasi mengesan sebuah bot nelayan tempatan sedang melakukan aktiviti menangkap ikan. Katanya hasil pemeriksaan mendapati bot nelayan berkenaan dikendalikan oleh 11 kru warga Filipina berusia lingkungan 15 tahun hingga 42 tahun.
Nurdin berkata kes turut disiasat mengikut enakmen pelabuhan dan dermaga Sabah 2002 dan peraturan-peraturan pelabuhan dermaga 2008. Sehubungan itu, komuniti nelayan dinasihatkan supaya mengambil serius berkenaan permit yang sah bagi pekerja yang tinggal di Malaysia. Katanya ia adalah satu kesalahan jenayah yang boleh membawa hukuman denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun jika sabit kesalahan. Seterusnya, dua lelaki ditahan selepas dikesan menjalankan aktiviti pengendalian barang kawalan melebihi kapasiti permit yang dibenarkan dalam operasi di kawasan tebing laut Ujung Pasir, Labuan hari ini. Kedua-dua lelaki berusia 34 dan 57 tahun terbabit turut didapati beroperasi menggunakan permit tamat tempoh. Pegawai pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Labuan, Asisten Superintenden Saidul Maruf Rosli berkata, kedua-dua suspek ditahan bersama sebuah lori dan beberapa tong berisi petrol. Katanya semua minyak petrol berkenaan dianggarkan bernilai RM60,025 berdasarkan harga pasaran semasa. Katanya tangkapan dilakukan mengikut peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 kerana membawa barang kawalan melebihi kapasiti permit yang dibenarkan dan permit yang ada telah tamat tempoh. Kedua-dua suspek terus dibawa ke Markas Operasi PPM Labuan sebelum diserahkan kepada pasukan penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Labuan untuk tindakan selanjutnya. Sehubungan itu, Saidul Maruf berkata PPM amat menggalakkan masyarakat pesisir pantai dan maritim khususnya untuk menyalurkan sebarang maklumat kepada pihaknya. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.